أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. InsyaAllah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi 10 kali. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dapat sama-sama kita bertemu lagi dalam usaha kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki jiwa kita, memperbaiki fikiran kita di dalam kita mengharungi sisa-sisa kehidupan kita di atas dunia ini yang penuh dengan 1001 macam cobaan dari Allah. Jadi kita akan cuba untuk memperkuatkan jiwa kita. Hanya jiwa yang kuat sahaja, hanya minda yang kuat sahaja, hanya iman yang kukuh sahaja akan berjaya menghadapi kehidupan ini. Karena kehidupan di atas dunia ini bukan kehidupan yang mudah. Kehidupan di atas dunia bukan kehidupan yang ada kerehatan. Ia kehidupan yang tidak ada kerehatan langsung. Selepas kita diganggu oleh satu musuh, datang musuh yang lain. Selepas kita diuji dengan satu ujian, datang 2 ujian yang lain. Cuba kita lihat dan kita renungkan kembali hidup kita ini. Pernah tak satu ketika, satu detik kita ini tidak ada apa-apa kesusahan? Kita ini tidak ada apa-apa yang memberatkan kepala kita, yang memberatkan tengkuk kita, yang memberatkan bahu kita.
Hidup kita penuh dengan 1001 macam perkara yang menghimpit kita. Semua manusia begitu. Semua manusia begitu. Kerehatan kita hanyalah di dalam syurga. Cuma kita takutnya setelah sampai ke negeri akhirat, kita masih lagi tidak rehat-rehat. Kehidupan di atas dunia sudahlah penuh dengan kesusahan. Kita bimbang nanti sampai di akhirat, kehidupan kita juga tidak lekang daripada kesusahan. Ini yang kita takut. Apa yang kita inginkan, biarlah kesusahan yang kita hadapi di atas dunia ini kita hadapi dengan tenang, dan bila sampai di akhirat, kesusahan tadi akan digantikan dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di atas cita-cita inilah kita tidak pernah rasa letih untuk menghadapi ujian-ujian ini. Di atas cita-cita ingin bahagia di akhirat inilah kita tidak pernah jemu-jemu untuk mendengar kuliah demi kuliah, hadis demi hadis, nasihat demi nasihat, demi untuk kita berjaya di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kemarin kita telah pun sama-sama membincangkan tajuk memadukan antara harap kepada Allah dan takut kepada Allah. Semalam juga kita telah sama-sama berbicara tentang kepentingan dalam diri seorang mukmin ada 3 perkara. Apa dia? Perkara pertama, mesti ada rasa cinta kepada Allah. Pupukkan rasa cinta kepada Allah. Apa saja hak Allah kita tunaikan dengan penuh rasa rindu. Tiba waktu semayang, terus semayang pada waktunya. Itu tanda cinta kepada Allah. Apabila ada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala sunatkan kita beribadat, kita beribadat. Contohnya Allah Taala sunatkan kita beribadat waktu duha. Kita penuhi ibadat pada waktu duha walaupun dia hanya sunat. Tetapi itulah tanda kita sayangkan Allah. Itulah tanda hati kita sudah mula condong untuk mencintai Allah. Bila Allah peruntukkan hari Khamis dan juga hari hari Senin itu hari untuk berpuasa, walaupun ia sunat, tetapi kita penuhi. Kenapa? Kerana itu tanda bahawa hati kita telah mula cenderung mencari Allah. Hati kita telah mula cenderung untuk mencintai Allah. Tetapi kalau apa yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala itu kita biarkan begitu saja, Allah Ta'ala sediakan waktu duha untuk beribadat, kita tidak beribadat. Allah Ta'ala sediakan Isnin dan Khamis untuk kita beribadat, kita tidak beribadat. Allah Ta'ala sediakan dalam 1 bulan ada 3 hari kita berpuasa, di hari-hari bulan penuh kita tidak berpuasa. Maka bagaimana kita nak kata kita ni cintakan Allah? Hati kita belum betul-betul cenderung untuk beribadat kepada Allah. Kita doa pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah beri kita kekuatan untuk kita mencintai Dia. Dalilnya kita mengutamakan Allah dan memperkenankan jemputan Allah untuk beribadat. Mengapa orang pergi tunaikan haji? Berbelanja berpuluh-puluh ribu, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan anak isteri. Mengapa? Untuk memperkenankan jemputan Allah. Allah jemput, datanglah ke tanah suci. Ya, berwukuflah, bersa'ilah, bertawaflah, melontar jamrahlah. Allah jemput kita untuk beribadat. Kita tunaikan jemputan Allah. Mengapa? Itu tanda kita cintakan Allah. Jadi Allah menjemput kita ni bukan saja musim haji. Hari-hari ada jemputan daripada Allah. Waktu duha, selagi tidak masuk waktu zuhur, ada waktu duha. Itu waktu Allah menjemput kita untuk beribadat kepadanya. Malam hari, selepas masuk 1/3 malam, itu malam waktu di mana Allah turun ke langit dunia.
Allah turun berdekatan dengan manusia lalu bertanya, wahai manusia-manusia yang banyak dosa, bangunlah, beristighfarlah, aku nak ampunkan dosa-dosa kamu. Tengok, Allah hantar jemputan. Allah berfirman lagi, wahai manusia-manusia yang ada hajat, mohonlah, aku nak perkenankan hajat kamu. Ini berlaku selepas sepertiga malam. Jemputan Allah. Hari-hari ada jemputan Allah. Kita sahut ataupun tidak jemputan itu. Jadi di situ kita boleh ukur sejauh mana hati kita ini telah benar-benar mencintai Allah. Kita boleh ukur sejauh mana hati kita ini telah benar-benar mencintai dan menyayangi Allah. Sahut tidak sahut jemputan Allah. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, yang kedua, kena ada dalam diri manusia selepas cintakan Allah, apa kita bincang semalam, kena ada takut kepada Allah. Takut kepada Allah, tak berani nak langgar larangan Allah, takut kepada siksaan Allah. Yang ketiga, kena ada harap kepada Allah. Kena ada raja, berharap tinggi kepada rahmat Allah. Ini tiga. Jadi mari sama-sama pada hari ini kita bincangkan tajuk berharap kepada Allah. Mudah-mudahan memberi kebaikan kepada diri kita, insya-Allah. Ini yang dengar kuliah ni dah berwuduk ke belum ni? Ya, sebab kita dengar kuliah hadis, kita mesti berada dalam keadaan berwuduk. Dan selepas kuliah hadis, kita terus Allahu Akbar 2 rakaat solat duha. Dan lebih cantik lagi, selepas 2 rakaat solat duha, kita mula ambil tasbih, kita bertasbih. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala puji buatnya. Maha suci Allah, dialah Tuhan yang maha agung. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini ibadat kita. Sentiasa puji Allah, sentiasa dekatkan diri dengan Allah. Ini kekuatan jiwa dan rohani kita. Baiklah, mari kita lihat ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabawi berkaitan dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Apa firman Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Maksudnya, Qul, katakanlah wahai Muhammad kekasihku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan, apa dia? Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnutu min rahmatillah, janganlah kamu sekalian berputus asa dari rahmat Allah. Mengapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Allah, yakni Tuhan, yakni zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, punya baiknya Allah, punya luasnya rahmat Allah, Allah memberi tawaran kepada orang-orang yang buat jenayah. Tuan-tuan nak kata apa? Kalau seorang itu dia buat jenayah, tiba-tiba sampai di mahkamah, hakim yang garang itu memberi ucapan pertama. Apa dia?
wahai orang yang buat jenayah, wahai orang yang buat kesalahan, jangan kamu risau, karena aku ini hakim yang sangat kasih kepada manusia, dan aku hakim yang suka mengampunkan kesalahan orang. Jangan risau ya. Agaknya apa kata pesalah itu? Pesalah itu akan sayang kepada hakim itu. Akan sayang kepada hakim itu, walaupun hakim itu belum lagi buat apa-apa keputusan nak ampun ke, nak lepas ke, nak hukum. Tapi bila hakim bercakap begitu saja, hakim ini tugas dia menjatuhkan hukuman. Tetapi pada hari itu hakim itu tukar. Wahai penjenayah, jangan bimbang. Saya ini seorang hakim yang suka maafkan orang. Saya ini seorang hakim yang suka buat baik dengan orang. Apa rasa penjenayah? Penjenayah akan rasa, aku ni ada harapan lagi ni untuk berubah. Aku ni ada harapan lagi ni untuk berubah. Aku janjilah dengan kebaikan hakim ni, kerana melepaskan aku takkan buat jenayah lagi. Dia melihat kebaikan hakim tersebut. Ya. Jadi bayangkan bagaimana kalau hakim itu bebaskan dia. Tapi hakim itu bagi syarat. Ya. Kamu berharaplah kepada aku. Tapi cara berharapnya bagaimana? Aku nak lihat, adakah kamu akan buat surat permohonan supaya aku maafkan kesalahan kamu? Sekarang ni buat surat permohonan. Agak-agaknya tuan-tuan, kalau katakanlah hukuman yang akan dijatuhkan pada kita ikut kesalahan kita, kena 5 tahun penjara, denda 100,000. Agak-agaknya bila hakim kata, jangan bimbang, saya ni baik, saya ni suka ampunkan orang, sekarang ni buat surat permohonan. Buat surat permohonan sekarang ni. Ya, kamu buat surat permohonan, ada harapan saya maafkan. Agak-agaknya penjenayah tadi akan buat tak surat permohonan? Ataupun dia buat tak tahu aja, rantaklah. Mustahil. Sudah pasti penjenayah tadi yang ketakutan dengan hukuman daripada hakim akan berlari mencari pen, mencari kertas untuk buat surat permohonan minta maaf. Agaknya kalau boleh 100 helai dia akan buat, asalkan dosa dia diampunkan. Sebab dia tahu ini kalau tak diampunkan oleh hakim, 5 tahun dalam penjara ni, kena sebat lagi, kena bayar denda lagi. Nampak? Begitulah Allah dalam ayat ini. Dalam ayat ini Allah memandang kepada penjenayah-penjenayah. Allah memandang kepada pendosa-pendosa. Siapa pendosa tu? Kita lah. Ada ke daripada kalangan kita ni yang maksum, yang tak buat dosa? Tak ada. Kita semua adalah pendosa-pendosa. Sekarang ni Allah berkata kepada pendosa-pendosa macam kita ni, wahai pendosa-pendosa sekalian, kamu banyak dosa ya? Ya Allah, kami banyak dosa ya Allah. Kami telah buat 1001 macam kesalahan ya Allah. Adakah ruang untuk engkau maafkan kami ya Allah? Kami tahu kalau engkau tak maafkan kami, kami akan direndam dalam timah cair dalam api neraka ya Allah. Allah kata, jangan bimbang. Aku ini hakim yang bersifat dengan Al-Ghafur Ar-Rahim. Dalam ayat Zumar 53 ni Allah kata apa? Aku ini bersifat dengan Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Jangan bimbang. Ya. Dan kamu berharaplah kepada aku. Berharap kepada aku. Jangan putus asa daripada rahmat aku. Cuma aku minta apa dia? Buat surat permohonan. Apa dia? Istighfar banyak-banyak kepada aku. Itu surat permohonannya. Surat permohonannya apa dia? Istighfar kepada aku, bertaubat kepada aku. Itu surat permohonannya. Pagi ini macam mana? Tuan-tuan dah isi ke belum surat permohonan daripada Allah untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa kita? Dah beristighfar ke belum? Ataupun lidah masih lagi keluh untuk beristighfar sedangkan dosa banyak? Hakim dah buka ruang dah untuk ampunkan dosa kita. Dia dah suruh kita buat surat permohonan istighfar pagi-pagi. Kita masih lagi belum beristighfar. Lihat betapa culasnya orang yang tidak mahu beristighfar kepada Allah. Sedangkan itulah surat permohonan yang Allah Ta'ala tawarkan supaya Allah boleh beri keampunan kepada diri dia. Sebab itu jangan lupa beristighfar.
Sebaik-baik istighfar ialah saidul istighfar. Yang biasa tuan-tuan baca kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu saidul istighfar, penghulu kepada segala istighfar. Beristighfar, baca, hayati lirik-lirik istighfar tersebut sehingga masuk ke dalam hati kita. Itu surat permohonan daripada Allah. Tapi kalau kita tak buat surat permohonan, ya, kita pandang muka hakim pun, kita belakangkan hakim, kita punggungkan hakim, tak nak pandang muka dia, pandang tempat lain, agaknya hakim akan bagi keampunan ke? Sudah pasti hakim tak akan bagi. Ini orang sombong, kata hakim. Sudahlah berdosa, dia tidak mengiktiraf kuasa yang ada pada aku, kata hakim. Maka hakim akan jatuhkan hukuman berat. Begitulah kita. Allah Ta'ala tahu kita ni pendosa, diberi peluang kepada kita untuk isi surat permohonan ampun dosa. Itu istighfar, kita tak nak. Bahkan kita belakangkan Allah, tak nak pandang Allah. Kita pergi pandang dunia, kita pergi pandang kerja kita. Allah kata dia ni berdosa, tetapi dia tidak mahu mengakui rahmat yang ada pada aku. Dia tidak mahu mengakui sifat aku yang suka mengampunkan dosa. Tak apa, ini manusia sombong. Maka orang ini dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Beristighfar kepada Allah. Kerana kita sedar bahawa kita ialah pendosa-pendosa tegar yang tarikh kematian kita sudah pun tertulis. Tarikh kematian kita sudah pun tertulis dan kita semakin maju ke depan menghampiri tarikh tersebut. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ini, dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah kata apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu sekalian berputus asa dari rahmat Allah. Ini kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ini kerana sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, pohon ampun pada Allah dan panjatkan harapan setinggi-tingginya kepada Allah. Ampunkan aku ya Allah. Aku mengetuk pintu rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Kau Tuhan yang maha pengampun. Jadi datangkan keyakinan begitu, bahawa Allah itu akan ampunkan dosa kita. Rahmatnya sangat luas. Dia tempat kita bergantung, dia tempat kita berpaut, dia tempat kita mengadu. Dialah Allah. Umur kita dah 50 tahun, umur kita 60 tahun. Selama ini kita berpaut pada lutut suami, kita berpaut pada lutut isteri, berpaut pada lutut anak-anak, berpaut pada lutut manusia sejagat. Bila kita nak berpaut pada Allah? Bila kita nak berpaut? Bilakah hati kita mula nak berpaut pada Allah? Mengharapkan Allah bila? Sedangkan umur kita sudah semakin dekat dengan kematian. Karena itu tuan-tuan, kita latih diri kita mulai pada hari ini. Dekat rumah kita nak masak, katakan, tiba-tiba nak masak, garam tak ada. Selalunya manusia ahli dunia yang berpaut pada manusia ni, dia kata apa? Den, pergi beli garam untuk mak. Kita berpaut pada anak kita untuk cari garam. Kita berpaut kepada kedai runcit untuk bagi kita garam. Sebab selama ini kita tahu kita ada duit. Anak kita pergi kedai, anak kita jumpa pekedai itu dapat garam.
Sedangkan kita lupa macam-macam benda boleh berlaku. Mungkin kita tak boleh dapat garam. Sementara nak pergi kedai tu, duit mungkin boleh dicuri oleh orang. Sementara nak pergi kedai tu, anak kita mungkin kawan dia panggil main game, pergi main game, kita tunggu garam tak dapat. Ataupun anak kita sampai di kedai, tiba-tiba garam tak ada. Semua boleh berlaku. Tetapi butanya hati kita, sedikit pun kita tidak mau mengadu kepada Allah. Semata-mata bulat din pergi beli garam untuk mak, dengan harapan, dengan keyakinan dapat garam. Sebab apa? Duit ada, anak pergi, kedai buka. Dia terlupa bahawa pemberi keputusan dapat tak dapat garam ialah Allah. Jadi hari ini kita nak latih diri kita. Mula dengan perkara yang kecil. Garam tak ada dekat rumah. Ya Allah, aku pohon garam daripada-Mu, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang memberikan garam kepada hamba-Nya. Gitu. Nampak macam kebudak-budakan sajalah ustaz ni ajar. Bukan. Itu bukan kebudak-budakan. Itu adalah kemanjaan seorang hamba kepada Tuhannya. Itu adalah pautan hati seorang hamba kepada Tuhannya. Direct dulu kepada Allah. Terus dulu kepada Allah. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Suami nak balik, nak makan sedap, garam tak ada ya Allah. Tolong aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Kepada Allah. Kita latih benda sikit. Biar hati kita daripada benda kecil, akhir sekali nanti satu hari berlaku benda besar, ketika itu harapan kita bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan benda-benda kecil terlebih dahulu. Ini bukan kebudak-budakan. Inilah pergantungan kita kepada Allah. Kalau kita biasakan ini, insya-Allah, pergi dekat bank, tengok akaun dalam bank ada RM5 saja. 5.00, RM5. Kalau orang yang tidak biasa berpaut pada Allah, ketika itu dia boleh jadi separuh gila. Kalau orang itu tidak berpaut pada Allah, ketika itu dia boleh jadi orang yang mula nak marah pada semua orang. Tetapi kalau kita telah biasa berpaut pada Allah, tengok duit RM5 dalam bank, kita akan rasa tenang hati kita. Ketika itu semakin kuat kita berpaut pada Allah. Ya Allah, rezeki semua di tangan Engkau ya Allah. Engkau lebih mengetahui aku ada rezeki tak ada rezeki mana lebih baik ya Allah. Engkau lebih mengetahui ya Allah. Aku bergantung pada Engkau ya Allah. Kenapa? Aku terasa kaya kerana aku bergantung pada Tuhan yang maha kaya seperti Engkau ya Allah. Bergantung kepada Allah. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita pergi lagi kepada ayat Quran yang lain. Allah kata, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dalam segala perkara di sana ada kasih cinta Allah. Jangan bimbang. Semua perkara yang berlaku di atas dunia ini, di sana ada cinta dan kasih Allah. Allah tidak akan menzalimi hamba-Nya. Kalau diujinya kita, di situ pun ada kasih sayang Allah. Cuba kita fikirkan, di mana sayangnya Allah kereta aku pancit tengah jalan ni? Allah sebut segala sesuatu yang berlaku di situ ada kasih sayang Allah. Di mana kasih sayang Allah? Kereta aku pancit ni tengah-tengah jalan ni. Ni nak pergi majlis perkahwinan ni, nanti lambat nanti. Di mana kasih Allah? Berfikirlah ketika itu. Kita akan sampai, kita akan nampak nanti di mana kasih sayang Allah. Bila kita nampak, maka ketika itu badan kita berpeluh membuka tayar di tengah-tengah panas. Ya. Anak kita pula dalam kereta bergaduh-gaduh. Kita tukar tayar ni, anak bergaduh dalam kereta. Ketika itu hati kita tidak sakit dan juga tidak menyirap. Mulut kita tidak lagi memaki hamun. Bahkan kita senyum kepada anak kita. Kita mampu ukirkan senyum pada isteri kita. Yang mana kita tukar tayar kereta, dia sibuk main game. Sibuk berwhatsapp. Kita seorang-seorang tukar tayar kereta ni, kita masih lagi mampu untuk senyum. Sebab apa? Sebab kita dah nampak dah, ini berlaku, mesti ada kasih sayang Allah di sini kepada aku. Di mana agaknya? Kita fikir-fikir, kita akan nampak. Selama hari ini kita tak fikir. Bila kita diuji oleh Allah, yang kita nampak ialah
Allah malangnya. Itu saja yang kita nampak. Kita tak nampak kasih sayang Allah. Allah kata, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku, kasih sayang aku meliputi segala sesuatu. Semua ada kasih sayang Allah. Ya. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, mari kita dengar sepotong hadis Nabi SAW, ya, tentang rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, di mana dia telah berkata, Nabi SAW telah bersabda. Apa kata Nabi? Yaqulullahu azza wa jalla, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha aw azid, wa man jaa bis sayyiati fajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha aw aghfir, wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an, wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an, wa man atani yamshi ataituhu harwalatan, wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'atan la yusyriku bi syai'an laqituhu bimithliha maghfiratan, rawahu Muslim. Indahnya pesan Nabi ini tuan-tuan, indah, sangat indah. Terasa kita kebaikan Allah, terasa kita Rahman dan Rahim Allah. Dengar hadis daripada Abu Dzar, dia kata, aku dengar Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi? Nabi kata, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka ia dibalas dengan 10 kali lipat atau bahkan lebih. Ini rahmat Allah. Buat satu kebaikan, Allah kata, aku beri 10 kali ganda kebaikan. Sepatutnya buat satu dapat satu, buat satu kerja dapat RM1, tetapi aku bagi buat satu kerja aku akan bagi RM10, au azid, ataupun aku akan tambah lagi lebih daripada itu lagi. Ini cerminan kepada rahmat Allah. Ini cerminan kepada pemurahnya Allah. Dialah Tuhan kita yang sangat pemurah ini. Kita dengar lagi. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka balasannya adalah sesuai dengan kejahatan yang ia kerjakan, atau bahkan aku akan mengampuninya. Allah kata, kalau kamu buat jahat pula, aku tak akan gandakan balasannya. Bahkan kalau kamu buat jahat sekali, satu dosa je lah. Buat baik sekali, balasannya 10 digandakan. Tetapi kalau buat jahat sekali, sekali je lah balasannya. Ataupun aku akan maafkan. Ini cerminan kepada luasnya rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah. Ya. Aku mengampuninya. Barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Kamu dekat pada aku sejengkal, aku mendekati engkau sehasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Nampak? Kita dekat pada Allah, Allah semakin dekat kepada kita. Kita dekat kepada Allah, Allah semakin dekat kepada kita. Barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari. Kamu cari aku dengan berjalan, aku cari kamu dengan berlari. Allah lebih pantas daripada kita mencari kita. Itu tandanya tuan-tuan, bila kita mohon ampun, Allah akan ampunkan segera. Bila kita mohon rahmat Allah, Allah akan berikan rahmatnya segera. Ini Tuhan yang maha luas rahmatnya. Dia Tuhan yang maha pengasih. Apa pasal kita nak merengek kepada manusia lagi? Kita sudah ada Allah yang maha pengasih ni, yang mana kita menangis, dia datang cepat kepada kita. Kita pergi mencari dia, berjalan, dia cari kita berlari.
Maknanya dari segi kesungguhan tu, siapa lebih bersungguh tu? Allah lebih bersungguh. Allah lebih bersungguh. Kita cari dia berjalan, dia cari kita berlari. Dia lebih bersungguh daripada kita. Mengapa kita tak cari Allah? Kita cari juga makhluk. Kita cari juga manusia. Sedangkan depan kita ada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa yang menghadap kepadaku membawa dosa seisi bumi, tetapi dia tidak menyengutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan menerimanya dengan ampunan sebanyak isi bumi pula. Kau buat dosa kepada aku seisi bumi, tapi kau tidak pernah syirikkan aku akan ampunkan engkau seisi bumi juga. Luasnya kasih sayang dan rahmat Allah kepada kita. Sesuailah Allah ingin menjadi tempat kita bermanja. Sebab itu kita tengok para awliya, sibuk mereka berzikir kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia dah mengadu kepada manusia. Mengadu kepada manusia ni azab, tuan-tuan. Sebab manusia dia tidak ada kasih sayang. Kalau ada pun kasih sayang yang bermusim manusia ni. Itu yang pepatah Melayu kata, ya, abang ada duit, adik sayang. Abang tak ada duit, ya, abang melayang. Ketika ada duit, ialah adik sayang lah. Kasih sayang yang bermusim manusia ini. Kasih sayang yang bersebab. Sebab itu wali-wali Allah, para awliya Allah, dia sudah berhenti bergantung kepada manusia. Sebab manusia itu, itulah sifatnya. Manusia itu sifat asalnya miskin. Sebab itu mereka sibuk dengan tasbih subhanallah. 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 Leka dia dengan Allah yang maha luas rahmatnya. Leka dia dengan Allah yang sememangnya kasih kepada diri dia. Tuan yang dihormati sekalian, itulah satu hadis yang sempat kita bincang pada pagi ini. Berzikirlah kepada Allah. Betulkan fikiran kita, betulkan minda kita, betulkan hati kita, bahawa kita sudah ada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap hari memberikan kepada kita peluang untuk minta ampun. Setiap hari memberi kepada kita peluang untuk menambahkan pahala. Setiap hari membuka peluang kepada kita untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi, tingkatkan harapan kita kepada Allah. Tingkatkan takut kita kepada Allah. Tingkatkan sayang kita kepada Allah. Cukuplah sekadar itu, tuan-tuan, yang dapat kita sampaikan pada pagi yang mulia ini. Ya, mudah-mudahan ada kebaikannya. Sharekan video ini kepada teman-teman kita yang lain. Mudah-mudahan ramai lagi yang dapat faedah. Ya, jadi sambil-sambil kita dengar kuliah ni pun kita dah boleh share dah video ni. Supaya sampai kepada kawan-kawan kita, kita dapat sama-sama faedah, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi pada hari dan waktu yang lain, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.